Assalamualaikum dan selamat datang kelas PDBR Kafa. InsyaAllah hari ini kita akan menyambung ataupun mempelajari subjek ibadah, menyambung tajuk yang lepas iaitu tajuk mandi wajib. Hari ini kita akan mempelajari daripada tajuk mandi wajib iaitu tajuk tentang cara-cara mandi wajib, iaitu cara-cara bagaimana untuk mandi wajib yang betul dalam Islam. Yang pertama, membasuh tangan sambil membaca basmalah di dalam hati. Okey, di dalam hati. Okey, sebelum kita memulakan mandi wajib, kita disunatkan untuk membasuh tangan kita terlebih dahulu sambil membaca basmalah. Basmalah ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam hati secara senyap-senyap, bukanlah secara kuat-kuat. Sebab apa? Sebab kita berada di dalam tandas. Yang kedua, menggunakan tangan kiri untuk membasuh kemaluan sama ada kubul ataupun dubul. Semasa kita mandi wajib, kita hendaklah menggunakan tangan kiri untuk membasuh ataupun menggosok bahagian kemaluan di hadapan iaitu kubul dan dubur. Dubur ni ialah bahagian belakang iaitu punggung. Yang ketiga, membersihkan kekotoran yang terdapat pada tubuh badan. Kita disunatkan ataupun dinasihatkan membersihkan kekotoran. Apakah yang dimaksudkan dengan kekotoran? Kekotoran ialah jika terdapat najis pada badan kita ataupun kekotoran yang boleh dihapuskan daripada tubuh badan kita. Yang keempat, mengambil wuduk sebelum mandi wajib. Kita disunatkan untuk mengambil wuduk sebelum kita memulakan mandian kita. Yang kelima, membaca lafaz niat mandi wajib sebelum mandi, iaitu lafaznya iaitu nawaitu raf'al hadathi akbari fardan 'ala Allah lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku mengangkat hadas besar fardu ke atasku kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, memulakan mandian di bahagian kepala di sebelah kanan dan seterusnya di sebelah kiri badan. Sebaik-baiknya sahaja air mengenai kepala dan hendaklah membaca niat di dalam hati. Apabila air sampai di kepala kita, masa itulah kita akan membaca niat di dalam hati secara senyap-senyap. Sebab apa saya senyap? Sebab kita berada di dalam tandas. Semasa kita memulakan mandian tu, semasa kita meratakan air di bahagian kepala itu, gunakan jari-jari kita ni untuk menyalak-nyalak rambut, untuk meratakan air ke bahagian keseluruhan rambut dengan rata. Kita disunatkan juga untuk menjirus air bahagian kepala sebanyak 3 kali. Semasa kita menjirus air, kita disunatkan untuk menjiruskan air sebanyak 3 kali berturut-turut. Yang ketujuh, jirus ataupun menjirus di bahagian atas kepala kanan, iaitu bahu kanan dengan air sebanyak 3 kali. Sama begitu juga dengan bahagian bahu kiri dengan air sebanyak 3 kali. Semasa menjirus, kita gosok-gosokkan badan agar air rata keseluruhan badan kita. Di celah-celah badan tu kita dihendaki untuk menggosok, yang mana air suka untuk sampai ke tempat tersebut. Selesai di bahagian kanan itu, kita meratakan air ataupun menjiruskan air. Kita
hendaklah menjuruskan pula di bahagian atas sebelah kiri, iaitu bahu kiri kita. Ulangi sebanyak 3 kali sebagaimana yang dilakukan pada bahu kanan badan kita. Okey, yang ke-8, semasa mandi wajib pastikan air rata keseluruhan tubuh badan. Okey, macam mana kita untuk memastikan air rata keseluruhan badan, iaitu dengan kita menggosok-gosokkan bahagian yang terlipat ataupun berlipat seperti di celah-celah kangkang di antara peha tu, contohnya ketiak dan belakang telinga, dan di celah-celah antara siku dan lutut, iaitu bahagian celah-celahnya, dan celah-celah kaki juga, yang mana di antara jari masing-masing. Jika kita mempunyai badan yang mempunyai yang berbulu tebal, pastikan kita selitkan ataupun ratakan air di bahagian yang terdapat bulu-bulu yang tebal tersebut. Yang ke-9, yang terakhir, akhiri mandi wajib dengan membasuh kedua-dua belah kaki. Okey, last sekali kita membasuh kedua-dua belah kaki dan menggosok di celah-celah jari tersebut, di bahagian kuku terutamanya, dan di celah-celah belakang tumit dan celah-celah jari kaki tersebut, supaya air sampai ke keseluruhan kawasan tersebut. Okey, yang last sekali, selepas kita selesai mandi, kita dikehendaki membaca doa di dalam hati. Sebab dalam hati, sebab kita berada di dalam tandas. Doanya ialah sebagaimana doa yang kita baca selepas kita mengambil wuduk.